Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam sejahtera untuk anda semua. Doa saya agar anda semua sihat walafiat dalam keadaan-keadaan hari-hari yang mendatang ini. Nampak gayanya tak tahulah saya nak kata macam mana saudara. Tapi insya-Allah saya akan berusaha untuk memberi pencerahan. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Waalaikumsalam. Saudara Kuih Seruh Alif Yamin, kabar itu. Waalaikumsalam. Waras, saudara Zamari LC, saudara Muhammad Markas. Begitu juga dengan saudara Syamsul Anwar, saudara Muhammad Sofian Kamarudin. Apa khabar? Puan Mihrimah Jabar, saudara Cik Mustafa Cik Suf. Apa khabar? Selamat malam. Azizul Mak Yusof dari Bangsab Kuala Lumpur, ya saudara Azizul. Kuih Seruh Man JB, apa khabar Man? Sulaiman Leman, selamat malam. Saudara Muhammad Asidir dari Kuantan Pahang. Begitu juga dengan saudara Ismail, saudara Zek Zul, tidak ketinggalan saudara Kazan Niza dari Pajak Sung. Pajak Sung di mana ni Kazan Niza? Saya tak tahu tempat ni. Sila dan dari Pajak Sung. Bagus juga. Saya baru dapat tahu nama tempat dari Pajak Sung tu di mana. Saudara Mat Ridwan Wan, apa khabar? Saudara Empat Telangking, waalaikumsalam. Kama Awang, selamat. Saudara Fulani, Justin Gulam, saudara Muhammad Syah, Tuan Ismail, Tuan Abdul Rahman, apa khabar? Dari Besut Terengganu, saudara ya. Saudara Abdul Rahman bin Abdullah, Cik Pauzur, Cik Osman dari Pasir Putih, Kelantan. Begitu juga dengan saudara Muhammad Marzaman Mak Salim dari Bintulu, Sarawak. Apa khabar orang Sarawak? Saudara Jo Adin, saudara Kamal Zaman dari Negeri Sembilan. Kamal Zaman. Kau sihat ke? Bahari Osman, apa khabar? Waalaikumsalam. Saudara Ibrahim Abdullah, Puan Syarifah Hafifah, saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali daripada Kota Baru, Kelantan. Jangan lupa, kata Datuk saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali, like, share dan subscribe. Dan teman-teman semua jangan lupa ya, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kerana bila anda subscribe itu barulah ada notification. Saudara juga silalah subscribe di Instagram. Kerana jika berlaku sesuatu, Puan Suraya, Saudara Kamal Hassan, Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang, Johor, jika sesuatu berlaku pada Facebook, bolehlah pindah ke Instagram, insya-Allah, supaya pencerahan yang saya berikan tidak tertangguh. Saudara Muhammad Faizi, kita juga dengan saudara Yo Mawaras, saudara Zainuddin Mat, saudara Awang Yusof di Instagram, saudara Yang Maya, saudara Mat Syukri, saudara Mat Rizwan dari Batu Gajah Perak, saudara Mat Roslan, maaf, bukan Mat Ridwan, Mat Roslan, Puan Zubaidah, Mat Hanifah, Abdul Wahab, Rahmah, begitu juga dengan Roslan Sanislam, Nona Ritonga, Rozani, Nasir dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Jangan lupa, kalau tak saya santuni pun yang saya harapkan adalah like, share dan subscribe. Kerana itulah memberi semangat pada saya dalam keadaan insya-Allah nampak gayanya kesihatan baik pulih. Cuma hari ini terus terang saya katakan, tiba-tiba tekanan darah saya tinggi, mencanak. Kenapa saya kata begitu? Sabar dulu. Nampak agaknya ini juga mempengaruhi Rubidin, mempengaruhi tekanan darah saya bila saya melihat perkabaran, saya melihat apa yang muncul di Instagram, di Facebook dan juga dalam WhatsApp kiriman teman-teman semua. Aduh, baru nak tenang sikit tiba-tiba naik 153. Dah elok dah tu 138, tiba-tiba macam nak. Baik saudara, untuk saya tidak melengahkan waktu, saya harus memberi penerangan saudara Nasir, saudara Johari, saudara Akif, saudara Azhari Tok Kaya di Instagram. Jangan lupa like, share dan subscribe. Saya harus melaporkan seketika tentang apa yang berlaku di negara kita hari ini, saudara, hari Jumaat 1 Julai. Dan nampak gayanya dah 832 hari Puan Syarifah Hafifah, juga saudara Johari Hari, 832 hari dah COVID-19 ni melanda dan belum ada nampak suasana yang tenang. Kerana dari laporan daripada saudara Rio dari Universiti Melaya, awal pagi tadi dia mengirimkan kepada saya, nampak gayanya peningkatan berlaku semalam agak tinggi.
daripada 2,605 meningkat pada 2,867, menjadikan jumlah keseluruhan warga kita yang dijangkiti oleh virus corona sudah pun mencecah pada angka 4,566,055 orang. Ada teman-teman mengatakan tak perlu saya beri laporan ini, tapi saya perlu menyatakan supaya mungkin teman-teman yang dapat, mungkin ada yang tak dapat. Jadi supaya untuk sebagai peringatan kita semua. Kerana hari ini saudara, dari laporan yang diberikan oleh saudara Rio, saudara Jamil Idris, terima kasih saudara, terdapat peningkatan sejumlah di 10 negeri saudara. 10 negeri tiba-tiba meningkat dan susut di 6 negeri. Selangor 881 naik balik. Begitu juga wilayah Perkesuan terus meningkat pada 906 orang. Di Sabah susut tetapi masih lagi 154. Pulau Pinang walaupun susut tetapi 119. Begitu juga di Perak, susut tapi masih berkurangan. Usahalah ya saudara, 143. Dan yang sering mengganggu fikiran saya bila saya melihat angka-angka bagi Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan ni kau macam mana ni? Meningkat kepada 168. Negeri Sembilan ni keadaannya dia turun sikit dia naik balik ya saudara. Dan nampaknya lain-lain negeri masih lagi bertahan di bawah 100. Saya harapkan juga teman-teman yang di negeri yang saya sebutkan tadi, di Selangor, wilayah Perkesuan, Sabah, Pulau Pinang, Perak dan Negeri Sembilan, berusahalah kita untuk memutuskan jaringan COVID-19 ini. Terima kasih saudara Rio, terima kasih saudara Jamil Idris atas kiriman untuk pemberitahuan kepada kita semua ya, saudara Rosli Yunus, saudara Nani, Pak Kali, saudara Abdul Rahman. Begitu juga dengan saudara Ina Putri, Abi Kue, Badisha, Fiah. Apa ni? Tim Majlis Pemulihan Negara ni macam mana, apa hasil dan terbuktinya? Baru 2 hari, tak boleh lah kita nak tengok hasilnya. Sabar dulu saudara, InsyaAllah. Dan saya minta agar keizinan sikit saja untuk kita berniaga dalam e-commerce. Sebab itu saya katakan dalam suasana ekonomi yang tak begitu menentu, eloklah berniaga. Kalau saudara ada produk, hubungi Al-Azhar di talian 0113041241. Al-Azhar masih lagi dia berniaga, dia punya senangnya al-bakurnya untuk haruman dalam bilik ataupun dalam rumah kita, supaya bila rumah kita wangi, maka itulah kegemaran para malaikat dan menjadi kebencian para syaitan. Samping itu jangan lupa dia juga berniaga minyak-minyak wangi, bukan minyak atas saudara, haruman parfum dari Timur Tengah. Wangi saudara, saya pakai haruman Amir Al-Qut. Di samping itu dia juga memasarkan gula O, supaya dalam keadaan gula dah naik apa semua tu, pakai gula O lebih baik, sikit titik aja dah manis. Di samping itu gula O ni tak ada kalori dan sesuai untuk kita mengurangkan kalau ada yang kecil manis. Bagi teman-teman yang tak berkesempatan menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah. Jangan lupa Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah tentulah dendeng manis Siti Farehah. Saya hari ni geleng kepala, saya tak tahu macam mana lah. Bila saya tanya dengan dia, dia kata masih lagi harga lama. Sedangkan kos untuk harga daging, harga barang-barang, harga minyak terus meningkat. Tapi dia kata tak apalah, sedikit untung pun tak apa, dapat balik modal pun tak apalah. Mungkinlah dia berusaha untuk orang kata meniaga secara baginda Rasulullah, bukan untuk mencari keuntungan yang besar. Siti Farehah. Jadi jangan lupa saudara, dendeng manis Siti Farehah. Ni raya dah dekat pula ni, bolehlah daripada susah-susah sangat nak dapat ayam, nak dapat daging, orderlah dendeng manis Siti Farehah di talian 017-711-4300. Bagi teman-teman di sekitar Lembah Kelang, eloklah makan buah-buahan. Harganya pun di bawah pasaran. Kalau di supermarket tu harganya melambung-lambung nampak gayanya, ataupun di pasar, tapi Syauqi masih lagi memasarkan harganya pada harga lama. Nampak gayanya teman-teman saya ini, mereka masih lagi mau berniaga secara meniaga ala kadar. Hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Begitu juga sebagai kudap-kudapan untuk kita makan sambil berburak, sambil mendengar celoteh saya ini, eloklah saudara memesan popiah sira Lady Maria. Ini memang saya suka saudara. Benda bila makan mengasyikkan. Sampai itu harganya tak mahal mana pun. Saya tak boleh ceritakan berapa harganya. Jadi saudara sila hubungi Nizam di talian
4351203. Okey saudara, itulah saja saya ambil masa sedikit untuk mewawarkan dalam e-commerce. Apa khabar saudara Satius, saudara Zainal bin Abdul Wahid, dan juga saudara Fadli Danish, saudara Abu Bakar, Selamba Hati, ya Raja Izzuan, Selamba Hati, Mahathir, Ramli Putih, Siti Mazam, apa khabar Cik Siti, Mio dan Muhammad Sani di Facebook. Jangan lupa like, share dan subscribe. Itu yang paling penting. Saya lebih suka kalau nak subscribe, saudara, supaya notifikasi dapat pada saudara setiap kali saya buat pencerahan. Saudara Matfir bin Shah, saudara Halim Majid, saudara Zainab Muhammad Ali, ya saudara. Baik, kita masuk segmen naluri kehidupan sedikit. Ini sebagai satu, orang kata, pedoman kehidupan kita, saudara. Matlamat saya tak ada lain. Saya bukan ustaz, sebab saya dapat kiriman daripada teman-teman. Saya baca, saya nampak elok untuk kita perkongsian bersama. Saudara, memang tidak dinafikan bahawa untuk mengucapkan perkataan yang baik ataupun memuliakan tetamu, ni nak lari nanti, dan menghormati jiran tetangga adalah tindakan yang memberi kesan yang cukup positif, sama ada baik pada pelakunya maupun orang lain. Jadi ketiga-tiga perlaku mulia ini selalu ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW, sebab baginda menganjurkan supaya manusia mempunyai kepribadian dan akhlak yang mulia. Samping itu, perkataan demi perkataan yang dizahirkan dari mulut selalunya terjaga, serta kemurahan hati terhadap orang lain, yang juga merupakan tradisi umat manusia. Kerana dalam kitab As-Sahih, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis yang menerangkan pentingnya perilaku mulia ini, kerana daripada Abu Hurairah, dia menyatakan sesiapa beriman pada Allah SWT dan hari akhirat, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik-baik, atau kalau dapat lebih baik, kalau tak nak bercakap pun lebih baik diam. Diam itu sebahagian daripada iman, saudara. Dan sesiapa beriman pada Allah SWT dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan jirannya, tak kira daripada bangsa ataupun agama, keturunan dan sebagainya. Dan sesiapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah juga dia memuliakan tetamunya. Ini yang penting. Kita besok hari raya Aidil Adha, boleh bertandang. Jadi bila tetamu datang, muliakanlah tetamunya. Puan Nur Azila, Kekanda, Puan Zainal, Puan Maznah Cik Mat, Saudara Richard Bakri, Saudara Yusof, Saudara Zakaria. Pepiah Sira Lady Maria memang terbaik. Dah cuba. Okey, nak order lagi, silakan Saudara Zakaria Hashim. Baik, saudara. Jadi justru itu, antara tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang adalah selalu menghiasi mulutnya dengan kata-kata yang baik dan menahan dirinya daripada mengeluarkan kata-kata yang buruk. Maki hamun, sumpah seranah, tak elok. Jadi kita harus menjaga tutur kata kita, kerana itulah sebahagian daripada kebajikan yang besar manfaatnya kepada diri kita dan kepada orang yang menuturkannya. Oleh kerana itulah Rasulullah SAW sangat-sangat menganjurkan hal tersebut kepada kita. Baginda menegaskan bahawa antara tanda kesempurnaan keimanan dan keislaman seseorang adalah dia selalu menghiasi mulutnya dengan perkataan-perkataan yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Di samping itu, pada waktu yang sama, seseorang harus menahan diri daripada mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan sakit hati ataupun kerosakan hati orang lain. Lebih-lebih lagi kata-kata yang menyebabkan kemurkaan Allah. Mencarut, maki hamun, itu bukan anjuran Islam, saudara. Bersenang, bersabar. Jadi kalau ini sebagai panduan kehidupan kita. Baik, saudara, kita masuk segmen sedikit, iaitu mutara kata. Kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil, katanya, semakin hari kita semakin tua dan kian singkat masa kita di dunia. Jadi kita juga kian menghampiri pusara. Jadi oleh itu, berjalanlah di jalan yang lurus dan sentiasa bersiap sedia ke arah tanah perkuburan. Saudara, ini saya kata satu mutara kata-kata yang elok kita fikirkan bersama dan jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Terima kasih Cikgu Hibil. Moga anda bahagia dalam musim perpencenan. Bukan percutian, dia dah pencen. Cikgu pencen, saudara. Saya juga amat mengharapkan dalam suasana begini, mohonlah agar pimpinan negara janganlah berbelanja berlebihan.
Dan kita khawatir kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara kita akan muflis. Sebab itu saya harus mengingatkan saban hari kepada pimpinan kita. Baik, saudara, bicara kita malam ini judulnya adalah titian insan. Apa yang saya maksudkan tentang titian insan? Titian ni ada baik, ada buruk dan sebagainya. Ada cabaran, ada dugaan dan sebagainya. Saudara seli-seli, esok Anwar Ibrahim live, dia dah start kempen PRU15. Tak apalah, saudara. Saya sebelum itu kita santun dulu pantun Pak Nazil. Saudara Abdul Hamid Majid kata Timbalan Menteri kenaikan harga barangan tidak sepatutnya jadi masalah besar pada rakyat. Mutiara kata itu bagus hormati semua orang, tapi ramai bila berpolitik siap cakap orang itu komunis tapi sama. Tak tahulah saya, Saudara Abdul Hamid, Saudara Abdul Halim. Tapi nampak gaya begitulah. Mereka yang ada kuasa, mereka yang ada wang, mereka cukup segalanya. Memanglah mereka tak terasa, tapi rakyat yang terasa. Baik, saudara, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, tak kering tangan selepas subuh, kerja ligat setiap detik. Rakyat jangan berpeluk tubuh melihat gelagat pemimpin politik. Kita jangan peluk tubuh, saudara. Kita kena berani menegur. Jangan duduk diam saja. Itu pandangan daripada Pak Nazil. Kata Pak Nazil lagi, airnya keruh sewaktu surut, mengalir di lurah luar biasa. Rakyat disuruh ikat perut, pemimpin lumrah sepanjang masa. Ini pun masalah juga. Jadi sepatutnya pemimpin kalau suruh rakyat ikat perut, mereka juga ikat perut sama. Potonglah gaji itu sikit, apalah salahnya. Tapi bila kita sarankan benda begitu, dah kita pula dianggap sebagai tidak bersetuju, tidak baik dengan mereka dan sebagainya. Tunjukkanlah keperhatian anda, saudara. Sepatutnya begitu, saudara. Baik, saudara, sebelum saya berbicara lebih panjang lagi, perlu saya ingatkan bahawa live saya tambah-tambah malam ini banyak yang sensitif rasanya. Jadi kalau anda yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam YouTube, maka anda harus bertanggungjawab. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Lebih-lebih lagi kalau anda beri komen dan sebagainya, kalau melanggar ketetapan yang ditentukan oleh Kementerian Penerangan dan Komunikasi, itu juga adalah tanggungjawab anda. Saya tak bertanggungjawab sebab saya tak mampu, saudara, untuk menilai ataupun untuk melihat. Tak ada kemampuan saya, saudara. Itu keadaannya. Dan ingat, saudara, ini bagi saya adalah sekadar pencerahan politik. Samping itu saya bagilah tahu apa yang keberkatan, apa yang berada, apa yang berlaku dalam suasana rakyat sekarang ini. Dan dalam pencerahan politik ini, saya harap kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Anda tak bersetuju, tidak ada masalah pada saya. Anda bersetuju, alhamdulillah bagi saya. Dan kalau saudara mau menyanggah, hantarlah tulisan, biarlah beradab, cara yang baik, tuturlah dengan bahasa yang baik. Ingat, saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree atas pencerahan saya ini. Dan santunilah dengan bahasa yang baik, jangan maki hamon, kerana kita adalah warga cinta damai. Saudara Muhammad Izham, habis ringgit Malaysia RM50 nak beli minyak sebotol. Sabar, saudara. Jadi nak harapkan minyak kampit, dah tak ada pula katanya. Aduh, hai, saudara Muhammad Izham, bukan kerajaan tak fikir. Tapi kadang-kadang dalam suasana begini, kalau kita jadi dalam pimpinan kerajaan pun, kita pening kepala juga, saudara. Sebab ini yang menentukan adalah peniaga-peniaga. Kerajaan tidak berniaga, saudara. Dan hari ini, saudara, cuaca panas. Saya nak bagi tahu, walaupun mendung tapi panas. Sebab itu saya katakan dah masuk minggu kedua. Suasana masih lagi suasana yang menggambarkan suram temaram. Suram dan temaram. Suasana yang saya tak tahulah apa nak jadi. Sebab nampaknya mendung tapi panas. Air kita mandi, kita ambil daripada air dalam bosi. Panas, saudara. Macam kita tak perlulah nak gunakan water heater, tak ada keperluan lagi. Panas, saudara. Tetapi suasana mendung. Tapi hati-hati, kerana tengah-tengah malam nanti hujan. Bila hujan, suasana sejuk dan kita terkesanlah kesihatan kita macam yang saya alami ni. Harap jagalah kesihatan dengan baik. Sediakan ubat-ubatan, makan kalau boleh vitamin C, makan buah banyak-banyak, saudara. Minum air banyak-banyak. Janganlah pula minum air kopi atau air teh saja. Minumlah air masak. Itu yang terbaik untuk kesihatan kita, supaya dalam badan kita ni sentiasa ada air, saudara. Baik, saudara.
Hari ni sebenarnya kenapa saya kata saya punya tekanan darah begitu tinggi. Hari ni 153, saya pun terkejut. 157. Semalam dah elok dah. Kerana saya melihat dalam media sosial tenat saudara. Boleh dikatakan buka yang ini, buka Facebook ada cerita ini, buka Instagram, buka Facebook, apa lagi satu lagi, Instagram, Facebook. Jadi bila buka pula WhatsApp, kiriman teman-teman, Allah, boleh katakan semua menceritakan tentang kenaikan harga minyak masak. Saya dah bagi penjelasan, saya ingat seminggu dulu saya dah bagi tahu. Malahan ada yang mencabar, mengatakan laporan saya tak betul. Saya dah katakan minyak masak itu akan naik sampai ke RM45. Dan hari ini ternyata nampak gambar-gambar yang dikirimkan, sama ada minyak sawit ke, minyak cap pisau ke, malahan minyak yang dikeluarkan oleh kilang-kilang Felda pun 42, 43, cuma ada satu. Tadi saya lupa nak ambil. Satu tu syarikat koperasi. Dia masih lagi dalam pemasaran RM24. Alhamdulillah. Tapi yang lain nampak hari itu saya naik, temperature saya naik tu saudara. Malahan ada pula kata-kata, di bawah tu ada caption. Dia kata dulu RM50 bolehlah beli barang 5,5 troli kalau pergi ke pasar raya. Hari ini RM50 bawa balik minyak sebotol. Aduh, saya dapat merasai keperitan itu. Dan saya faham sangat wang daripada yang kita keluarkan, daripada kumpulan wang sebelum bekerja, sebelum raya tu tentulah dah habis. Mungkin mereka yang tidak mempunyai pekerjaan mulalah termangu-mangu di tepi jendela nak buat macam mana. Itu keadaannya. Pekerjaan belum ada lagi, pelabur tak masuk lagi, kilang-kilang tak buka lagi. Dalam keadaan begini, jadi pekerjaan semakin susut. Ini yang membuatkan saya bimbang dan saya khawatir, saudara. Sebab itu saya terima satu mesej daripada sahabat kita, iaitu Abang Adi dari Sarawak. Abang Adi, ni saya lap, jangan marah. Abang Adi hantar pada saya kata elok kita berkongsi bersama. Kata Abang Adi, dia kata secara berterus terang, apakah menteri? Kerana dia kata Menteri Pertanian orang Sabah, iaitu Ronald Kaindi, dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hewan Pengguna Natalinggi dari Sarawak. Tapi dia merasakan apakah orang Sabah dilupakan kerana pengumuman diberikan hanya tentang harga di Semenanjung. Bagaimana di Sabah dan Sarawak? Sedangkan harga di Sabah dan Sarawak juga nampak gayanya, kata Abang Adi, meningkat. Jadi kenaikan harga barang sini kadang-kadangnya lebih tinggi. Jadi nak diharapkan bantuan daripada bantuan keluarga Malaysia, masih ramai lagi belum dapat. Jadi fikir-fikirlah untung kami di Sabah dan Sarawak. Jadi hairannya menteri di kedua-dua itu datang dari Sabah, daripada Sarawak. Sebab itu yang saya katakan, menteri ini dia sepatutnya menangani. Tambah-tambah lagi dia datang dari Sabah, Menteri Pertanian dan Hal Makanan. Begitu juga Natalinggi dari Sarawak. Ingatlah, kenang-kenangkanlah teman-teman, saudara-mara yang berada di Sabah dan Sarawak. Begitu juga di Semenanjung. Ini keadaannya. Sebabnya situ tadi saya mengharapkan, alhamdulillah lah, tak adalah jadi kekecohan. Selepas solat Jumaat tadi di Masjid Kampung Baru, Parti Amanah mengadakan perhimpunan. Saya dengar juga. Maka terjeritlah Saudara Sani, Saudara Hatta Ramli, ahli parlimen daripada mewakili Parti Amanah. Cuma yang saya hairan, kata ini parti pembangkang, apakah Amanah saja? Mana perginya Parti Muda? Tak ada seorang pun hadir di situ. Ni teman-teman daripada Parti Keadilan pun tentu marah kat saya pula. Orang PKR pun tak nampak. Apakah hanya Parti Amanah saja? Saya rasa mereka tidak mahu mewujudkan suasana yang kecoh. Baiklah begitu. Tetapi nak buat macam mana? Cuma yang saya tak seronok dengar tu sebab Saudara Yang Berhormat Sani, ahli Dewan Undangan Negeri di Selangor, dia kata dia bagi tempoh sehingga tanggal 16 bulan. Kalau tak turun juga harga barang, kami nak mengadakan himpunan besar-besar. Tak usahlah begitu. Janganlah ugut kerajaan, tak baik. Kerajaan juga sedang memikirkan, pimpinan kerajaan juga sedang memikirkan upaya macam mana nak menurunkan. Tapi kalau saya memang saya pening kepala saya. Sebab itu bila jerit turun, hidup rakyat, ya sudahlah. Tak perlu dah, guys. Jangan kita menjadikan isu yang dialami oleh rakyat ni sebagai isu politik. Kerana pengarah mobilisasi Amanah, Saudara Sani Hamzan,
Dia memberikan ucapan yang berdegar-degar, hebat memanglah saudara. Menyuarakan ketidakpuasan hati itu memang sedap didengar. Cuma kadang-kadang sepatutnya kita berusaha untuk mententeramkan warga. Dan kenapa tidak? Amanah, Parti Keadilan, Parti Muda dan parti-parti yang lain kalau benar berjuang untuk rakyat, pergi jumpa menteri yang menjaga kebajikan rakyat. Apa cerita kami pergi jumpa serang ni apa Tengku Zafrul? Apa cerita kami ni? Duit tak dapat. Macam mana? Minta berapa ramai yang dah keluar dan sebagainya supaya menteri berterus terang. Saya rasa itu lebih baik daripada kita mengadakan demonstrasi. Ini bukan budaya kita, saudara. Budaya demonstrasi ini budaya luar negeri. Memanglah saya tahu apa yang berlaku di Indonesia, unjuk rasa, beribu-ribu orang akhirnya menunjukkan suasana yang tidak baik pada negara kita, saudara. Pelabur pun takut nak datang. Apa yang berlaku di Thailand. Jadi saya bukan memihak pada kerajaan, tidak. Saya sebagai orang yang independen, orang yang berkecuali. Kalau kerajaan tak betul, pimpinannya saya balon. Kalau parti UMNO tak betul, saya balon. Kalau parti Keadilan tak betul, saya balon. Kalau parti Pembangkang tak betul, lagilah saya balon. Itu cerita sebenar, saudara. Jadi kita harus bercakap, menyatakan kebenaran. Sebab itu tadi, lepas ada saya tengok kami himpunan di di Masjid Kampung Baru, ini Kuala Lumpur, di Putrajaya pula, pula dah Persatuan kontraktor Bumi Putra mengadakan unjuk rasa juga. Kali ini mereka pergi ke Kementerian Kewangan menyerahkan satu memorandum Persatuan Kontraktor Bumi Putra kelas F, Perkop, PERKUBF. Jadi saya nak sebut macam mana Perkop, kena dan mereka menuntut agar Muhammad Mulia Tengku Zafrul sebagai Menteri Kewangan campur tangan sebagai Menteri Kewangan dalam masalah yang dihadapi oleh kontraktor Bumi Putra kelas F. Jadi menurut presidennya, Saudara Tukiman Radion, dia kata dia terpaksa menyerahkan memorandum itu disebabkan Kementerian Kewangan katanya telah pun mewujudkan satu syarat bahawa kelas F iaitu G1 Bumi Putra yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor PKK, tapi mereka masih lagi belum meningkatkan dia punya kelas. Itu yang mereka tak bersetuju. Katanya yang paling kami tidak mahu apabila CIBD ini memaksa kontraktor G1 yang sudah melebihi 20 tahun, dalam tempoh 6 tahun mereka paksa kami untuk naikkan grade. Sama ada suka atau tidak, kena naik grade. Seandainya tak naik grade, maka taraf Bumi Putra akan ditarik balik. Ini pun satu hal lagi. Dalam suasana sekarang ni, janganlah kita mengwujudkan satu tindakan yang drastik pada rakyat. Jadi artinya kalau ditarik taraf Bumi Putra, artinya keistimewaan tiada lagi lah sebagai kontraktor Bumi Putra. Jadi bila tiada taraf Bumi Putra, taklah boleh pula nak ambil projek daripada kerajaan. Projek apa pun kelas F, saudara, bukan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D yang berjuta-juta, ratus-ratus juta. Tidak. Ini adalah ciput sangat, janganlah ditekan. Sebab itu saya katakan, janganlah agar kaki tangan kerajaan atau pimpinan yang melihat persoalan ini jangan pandang remeh. Ramai sebenarnya, ratusan ribu kontraktor kelas F yang akan terganggu urusan mereka. Janganlah diwujudkan suasana yang pelik-pelik, berunding. Jangan tahu-tahu potong. Ini nanya, saudara, saya haraplah. Sebab itu saya bersetuju. Bila saya kata pandangan ini, anda kata saya dia orang ZMD. Tidak. Saya bersetuju dengan presiden saya, Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Sebab dia kata peranan dan keberkesanan Majlis Tindakan Kos Sara Hidup ataupun NACCOL ini diwujudkan waktu zaman Kerajaan Barisan Nasional dahulu. Kerana menurut Datuk Seri Zahid, dia kata peranan nakol wajar ditambah baik. Itu pandangan beliau, bukan nak marah sangat pun tidak. Jadi menurut Presiden UMNO itu keahlian dan pelaksanaan tentang sebarang perkara yang dimesyuaratkan mestilah dilaporkan kepada rakyat agar dapat dilihat perkara itu ditangani secara telus dan diyakini. Sekarang waktunya untuk nakol bergiat aktif dengan usaha rentas kementerian bagi menguruskan
kos sara hidup seperti yang dilakukan ketika pengurusan pandemik dulu. Beliau berkata kerana beliau mengulas terdapat rungutan daripada pengguna di media sosial mengenai harga tambang e-hailing iaitu Grab yang naik dengan mendadak dan tidak munsabah. Kenaikan harga ini berlaku pada waktu-waktu biasa dan bukan saja pada waktu puncak. Jadi ramai mereka yang memilih perkhidmatan e-hailing seperti Grab sebagai alternatif yang lebih murah dan selesa daripada menggunakan kenderaan persendirian maupun pengangkutan awam. Kerana anda bawa kereta sendiri pun minyak lagi, harga minyak juga walaupun bertahan, tapi RM2.05 cukup mudah saudara. Namun mereka tidak menyangka bahawa harga tambang yang ditawarkan lebih tinggi daripada harga biasa. Dan menurut Datuk Sri Zahir Hamidi, dia kata rakyat juga khawatir dengan kenaikan kos barang makanan, kos pengangkutan, termasuk yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat e-hailing akan turut naik. Lebih-lebih lagi di kawasan Lembah Kelang yang begitu padat penduduknya. Oleh itu, katanya kerajaan harus melihat mekanisme yang menyeluruh dan sesuai untuk mengawal harga tambang ditawarkan oleh syarikat e-hailing ini. Rakyat tidak mahu kenaikan secara senyap berbagai jenis perkhidmatan akan menyebabkan kos sara hidup mereka naik mendadak. Sebagai Presiden Parti UMNO khususnya, beliau harus menyuarakan keresahan, kesukaran rakyat. Itulah peranannya. Bukan nak ajak bergaduh, bukan nak ajak berebut jawatan. Saudara, saya juga terkesan, saudara. Sebab itu saya kata tekanan darah saya bertambah-tambah hari ini apabila saya melihat kenyataan Jabatan Insolvensi. Jabatan Insolvensi mendedahkan purata 18 orang diisytiharkan muflis setiap hari dalam tempoh 5 bulan pertama tahun 2022. Menurut data yang disiarkan dalam web rasmi jabatan itu, 2,694 orang telah diisytiharkan muflis antara Januari hingga Mei 2022. Jadi ini berarti kebankrapan jumlah mereka yang muflis, yang bankrupt telah meningkat kepada 274,628 orang. Sebab itu kita menyarankan, saya setuju juga agar dikaji semula bagaimana untuk mengurangkan ini. Kerana sekarang ni 10,000 berhutang pun tak bayar muflis. Mudah sangat. Kalau orang tu dah kena muflis, nak buat meniaga macam mana? Yang menyedihkan, walaupun orang itu muflis, nak minta bantuan BKM pun tak dapat. Bantuan keluarga Malaysia. Sebab itu, dalam keadaan begini, kalau kita dah tubuh pasukan khas jihad untuk tangani inflasi, saya rasa elok bubarkanlah saja Majlis Permulaan Negara. Sebab itu sekarang ini apabila saya tengok survey dalam warganet melakukan survey, apakah anda bersetuju dengan wujudnya jawatankuasa jihad menangani inflasi, 93% tidak bersetuju. Artinya bukan mereka tak setuju, mungkin mereka tidak yakin. Kerana apabila kerajaan mengumumkan pasukan khas jihad tangani inflasi ini, dan ia dianggotai oleh beberapa orang menteri, dan ia merupakan langkah yang baik, memang baik, tetapi harus diingat kita ada Majlis Pemulihan Negara. Jadi ada redundant, ada benda nanti bertindih-tindih. Sepatutnya ya mau pada menteri, bubarkanlah Majlis Pemulihan Negara ni, tak payah ada. Dah ada minit sekarang ni, ataupun tak perlu diwujudkan lagi majlis jihad menangani inflasi ini. Saudara, bila kita mengutarakan perkataan jihad ini, nak berperang, apa persiapan kita? Nak tengoklah bila kita diisytiharkan saja hari ini 1 Julai, minyak dah mula naik, harga ayam naik. Macam mana kita nak raya ni dalam keadaan sekarang ni? Walaupun saya melihat bahawa kajian daripada MIDF, yang ini badan bebas, dia kata bahawa langkah kerajaan menetapkan harga siling runcit baru bagi ayam dan telur dapat membantu mengekang pelarasan lebih besar yang meningkatkan lagi inflasi makanan secara menyeluruh. Itu kata MIDF Research. Bukan kata saya, saudara. Ini satu badan yang mengkaji, yang membuat kaji selidik dan sebagainya. Jadi menurut Fifa Pendidikan itu, ia penting memandangkan inflasi makanan telah pun mencecah paras tinggi untuk beberapa tahun berdasarkan data indeks harga pengguna IHP bagi Mei 2022.
Sebagai contoh, harga siling baru bagi ayam pada harga RM9.40 sekilo untuk Semenanjung Malaysia, yang meningkat sebanyak 56% daripada paras sebelumnya itu RM8.90 sekilo. Walaupun jumlah itu lebih kecil daripada jangkaan kenaikan, sekitar RM10 hingga RM12, tapi nampak gayanya sekarang ni, kalau kita mampu mengekang harga itu, paling tidak bertahan lah. Memanglah rakyat minta kalau boleh dikurangkan, dah tak larat dah, wang tak ada upaya. Tadi saya orang rumah tanya, ni raya ni nak makan macam mana kalau ayam pun naik mahal begitu, harga minyak tak ada di pasaran. 2 minggu lepas harga lebih kurang RM20, RM24 sebetul, sekarang dah RM42. Tinggi saudara. Ini keadaan. Menurut MRDF Research, ia juga menyifatkan keputusan Lembaga Perluan Peladang untuk mengimport 4,500 tan ayam dari Thailand mungkin mampu untuk menstabilkan bekalan ayam di pasaran domestik. Selain itu, menghadkan tekanan kenaikan harganya pada masa kini. Tapi bagi tempoh-tempoh seterusnya, MRDF menjangkakan kerajaan harus meninjau apakah acaranya supaya yang lebih inisiatif untuk meredakan tekanan kenaikan harga barang. Secara ini keadaan bila kita umumkan saja, tokeh-tokeh tu mulalah bercakap, mulalah mereka melakukan tindakan. Ini bagi saya parasit-parasit. Mereka mengaut keuntungan waktu rakyat tengah terbeban ini. Sepatutnya mereka bekerjasama lah. Jangan sampai rakyat nak makan pun tak ada, mereka juga nanti akan terkesan kalau orang tak beli barang makanan. Saudara, saya terima satu saranan. Ini dia kata saya ni orang UMNO dari Padang Semabuk, Melaka. Saya dah berusaha menjadi ahli UMNO selama 10 tahun katanya. Nama saya Haji Mustafa Osman. Terus orang lebih tahu. Sekarang ni dia kata UMNO dia nampak berpecah belah. Saudara, jadi dia kata sepatutnya eloklah buat pilihan raya segera. Kerana dia kata penduduk di Padang Semabuk sekarang ni tengah marah melihat perkembangan politik yang tak sihat ini. Di samping itu, kenaikan harga barang yang seolah-olah tak dapat dikawal. Itu gambaran daripada Tuan Haji Osman. Saya hanya melaporkan untuk pertimbangan, untuk pemikiran para pimpinan yang di atas, saudara. Baik, saudara, itu tentang kekangan, kehidupan dan sebagainya. Now, kita masuk ruangan yang paling saya harus menceritakan, itu ruangan politik. Saya kata, saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Suka tak suka, saya kena cakap. Benda ni walaupun pedih, walaupun pahit, saudara. Kerana saya juga menerima komen sebenarnya, saudara. Saya menerima komen daripada saudara Zakaria Hashim. Dia mengatakan, ini 2 hari lepas lah, semalam saya buat live dengan Malaysia Gazette. Saya kata saudara Zakaria Hashim bahawa saya menipu. Kerana saya mengatakan dalam PRU 14 lalu dimenangi oleh Parti Keadilan Rakyat. Dia kata kerana ketika itu Datuk Seri Najib belum meluluskan penubuhan Parti Pakatan Harapan, pimpinan Dr. Mahathir. Jadi saya kata di mana saya menipunya? Tapi alhamdulillah lah saudara, saya bersyukur, terima kasih pada saudara Zakaria Hashim kerana beliau menggunakan bahasa yang baik dan tidak secara sembrono dan menggunakan cemuhan dan sebagainya. Dan saya nak beritahu betul terang bagaimana saya nak menipu sejarah. Kerana pilihan raya 2018, PRU yang ke-14, semua parti-parti politik. Sebab saya menyebutkan semua parti-parti politik yang bukan UMNO Barisan Nasional, yang kita anggap sebagai parti pembangkang lah, saudara, untuk mudahnya. Kecuali di Sabah, tak silap saya, warisan dia berdiri atas barisan sendiri. Ya, mereka bertanding di bawah payung umbrella Parti Keadilan. Bila rakyat dah memberi kemenangan, jadi apakah rakyat melihat kerana mereka mengundi disebabkan oleh lambang Parti Keadilan? Jadi sebab itu saya katakan mereka sepatut menghormati. Kenapa tidak gunakan bahawa kerajaan Parti Keadilan? Apa masalahnya? Kenapa diwujudkan kerajaan Pakatan Harapan? Dan waktu itu juga yang saya selalu katakan berlaku kesongsangan dalam aura politik demokrasi. Demokrasi, majoriti menguasai yang minoriti. Jumlah yang besar menguasai yang kecil. Ini tidak berlaku. Pakatan Harapan, parti yang kecil. Waktu itu ia memenangi kursi 13 kursi saja. Parti Keadilan waktu itu memenangi kursi tak silap saya 62. Parti DAP 42. Jadi, dalam itu yang saya katakan berlaku songsang
Songsang, saya sebut songsang demokrasi. Yang kecil memerintah yang besar. Tapi akhirnya tak kekal lama. Berlaku langkah Sheraton. Dan selepas langkah Sheraton, berlaku pula pengujukan ke parti pimpinan Kerajaan Perikatan Nasional. Ini songsang kali kedua. Kerana waktu itu Perikatan Nasional dipimpin oleh parti PBM. Parti PBM waktu itu cuma ada 6 kerusi yang mendaftar sebagai Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Kemudian datang daripada kata-kata daripada Parti Keadilan bersama-sama dengan kata-kata yang datang daripada UMNO. Akhirnya tak lama runtuh juga. Macam mana dia runtuh soal lain. Lain ni politik saya. Jadi dalam keadaan begini, hari ini apa yang berlaku, kerajaan keluarga Malaysia yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri yang datang daripada UMNO. Juga saya katakan songsang. Kerana UMNO cuma ada 42 kursi. Dan akhirnya menempel lah. Bila kerajaan yang dipimpin oleh campuran parti yang tak menentu begini. UMNO 42. Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. PAS ada 18. Parti daripada campuran, daripada kata-kata daripada UMNO, kata-kata daripada Keadilan dan PBM tu, mereka ada lebih kurang 71. Ini tidak menunjukkan keadaan tidak stabil. Sebab itu saya katakan cara terbaik adalah buatlah pilihan raya, serahlah balik kepada rakyat. Jadi saya harap Saudara Zakaria Hashim faham. Tidak terniat saya untuk berbohong ataupun menipu. Apa yang saya nyatakan tidak ada yang benar, melainkan benar belaka saya. Saya tidak memilih walaupun saya orang UMNO. Saya kalau tak betul, saya kata tak betul. Saya dengar sendiri, saya kata parti UMNO menempel dengan 42 kursi saja ahli parlimennya. Sebab itu keadaan sekarang ni dah dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri sebagai naib Presiden UMNO. Dan kita warga UMNO menyokong, mengharapkan, sebab saya katakan kalau apa-apa saja berlaku, tentulah kita akan memapah beliau sebagai pemimpin kami, pemimpin warga UMNO. Tetapi jika berlaku kesilapan dalam kepimpinan, berlaku masalah, maka orang akan menyalahkan UMNO. Ini yang saya selalu jelaskan pada Yang Berhormat Perdana Menteri. Berhati-hati dalam kepimpinan. Kerana sesuatu sekarang ni, orang melihat kerajaan ini, orang kata kerajaan UMNO, Kerajaan Barisan Nasional. Itu yang kata barang naik Barisan Nasional. Tak betul. Kerajaan sekarang ni kerajaan keluarga Malaysia, iaitu campuran 3 parti, 4 parti lah. Walaupun dilantik sebagai senator daripada Parti Gerakan, 4 parti inilah yang membentuk kerajaan hari ini, iaitu PAS, UMNO, PPBM, itu Perikatan Nasional, dan daripada Parti Gerakan. Saya harap saudara faham saya. InsyaAllah besok, tadi dah sampai, saya dapat kiriman bahawa Yang Berhormat Presiden UMNO telah pun berada di Sabah saat ini, di Kota Kinabalu. Kita Perdana Menteri pun ada di sana sebab beliau lah naib Presiden UMNO. Tok Mat sebagai timbalan Presiden ada di sana, dan pimpinan-pimpinan tertinggi Barisan Nasional berada di Sabah. Kerana besok akan diadakan convention Barisan Nasional peringkat negeri Sabah. Yang Berhormat Datuk Seri Zahid akan bertemu dengan warga Barisan Nasional, pimpinan Barisan Nasional. Kabarnya sekitar dalam 5,000 orang. Kita dengarlah apa yang akan dilontarkan, pandangan, bagaimana caranya untuk menghadapi pilihan raya umum yang akan datang. Saya sebenarnya politik hari ini, saya kata politik hari ini, saya melihat kadang-kadang sebab itu rakyat dah jelek dengan warga politik ni. Kerana saya melihat pemimpin yang mereka fikirkan soal duit, yang mereka fikirkan soal jawatan dan projek. Politik hari ini bukan lagi macam dulu kita masuk politik menentang penjajah, kita tak mau Malan Union. Tak ada saya. Hari ini apa yang berlaku? Saling jatuh menjatuhkan antara satu sama lain. Ini saya berkata dalam UMNO Barisan Nasional. Saya khawatir UMNO masih lagi saling jatuh menjatuh. Walaupun di peringkat akar umbi dah benci tengok pemimpin di atas tu. Sebab mereka di peringkat akar umbi, semalam saya berjumpa dengan, saya adakan live bersama dengan Ahli Majlis Tinggi UMNO Datuk Razlan di Malaysia Gazette. Tapi saya minta maaf saudara, saya tak boleh nak satukan live itu. Ingat boleh disatukan, tapi saya tak tahu saudara. Sebab itu saya katakan saya adalah Stone Age, tak reti dengan memain gadget-gadget begini, tak reti. Tetapi bagaimanapun
saya menyatakan kerunsingan saya bahawa di peringkat atas ni bercempera, di bawah tak ada apa, dan di atas ni pun bukan ramai pun, 3-4 orang je, 4-5 orang. Ya, mereka melihat kepentingan jawatan. Sebab tu saya menung tadi, saya fikir naik juga darah bahawa saya melihat bahawa pimpinan dalam kabinet hari ini, saya kata, oh mungkinlah kot, mungkin iaitu kebanyakan menteri yang ada adalah lanjutan, iaitu mereka yang pernah mengerti kabinet dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Kerana semua yang ada menjadi menteri itu adalah mereka yang berdiri sewaktu yang Muhammad Datuk Seri Ismail Sabri membuat sidang media di Dewan Bandaraya, waktu Majlis Tinggi UMNO memutuskan menarik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin, dan mereka yang berada sekarang semua dalam kerajaan. Yang tak setuju tidak pun berada dalam kerajaan. Semua mereka berada dalam kabinet terdiri dari kalangan 16 orang. Itu ahli parlimen yang tidak bersetuju menarik sokongan. Mereka yang berada di luar kabinet lah dari kalangan yang tetap kukuh pendirian mereka menarik sokongan. Itu pertama tentulah Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Seri Najib, Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, Susah Agung, Datuk Jazlan. Beliau dulu Timbalan Menteri, dia tarik diri. Itu sebagai Ketua Perhubungan UMNO Kelantan. Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah. Datuk Seri Ibu Mokhtar nasib baiklah dapat jawatan sebab itu di Sabah sebagai Timbalan Ketua Menteri Sabah. Begitu juga dengan saudara Datuk Nazlan, ahli Parlimen Jerantut, dan saudara Niza, ahli Parlimen Parit. Mereka tidak berada dalam kabinet saya. Ini realitinya. Jadi saya jangan marah, jangan kata UMNO sepenuhnya. Jadi yang ada sekarang ni adalah mereka yang tak bersetuju UMNO tarik sokongan. Jadi bila dibentuk kerajaan baru, maka mereka masih lagi. Sebab itu saya mengatakan bahawa apakah ini adalah lanjutan kepada Kerajaan Perikatan Nasional 2.0. Mungkin. Sebab itu realitinya. Dan ini paling penting saudara. Kita dah bercakap soal nak minta supaya diadakan pilihan raya umum. Tapi apakah dengan perbalahan yang kita ada hari ini memastikan UMNO Barisan Nasional akan menjadi kerajaan? Saya minta maaf saudara. Setelah saya melihat data-data yang ada, saya melihat data-data ini, saya kena ingat ini di Semenanjung saja. Kita nak cakap soal Sabah di Sarawak. Mudah-mudahan apa yang berlaku di Sabah besok adalah penambahan untuk UMNO Barisan Nasional. Di Sarawak dia dah bagi tahu siapa saja parti yang besar dia akan sokong. Kalau parti itu dapat keputusan yang kecil, mereka tidak bersama. Saudara, ini saudara, politik ataupun demokrasi kita adalah game of the numbers, tentang jumlah. Kerana di Semenanjung cuma ada 167 kursi parlimen. Ini realiti sebenar saudara. Sebab itu saya katakan, jangan kita nak main-main sekap jarang, main tunjuk kita hebat. Kena terima hakikat saudara. Daripada 167, 42 kursi parlimen ini tak boleh nak buat apa saudara. Saya dah kaji dah buka sana, buka sini, telefon kawan, telefon sana, telefon sini, tanya akar umbi, tanya pula teman-teman saya yang mereka berniaga dan sebagainya, teman keturunan warga Tionghoa, berhubung dengan sokongan mereka terhadap parti DAP. DAP masih mendominasikan sejumlah 42 kerusi. Saudara, jangan saudara nafikan Alostar, Bagan, Bukit Mertajam, Batu Kawan, Bukit Bendera, Tanjung, Jelutong, Bukit Gelugur, Bayan Baru, Balik Pulau, Libung Tebal, Pematang Pauh, Taiping, Ipoh Timur, Ipoh Barat, Batu Gajah, Beruas, Kampar, Gopeng, Teluk Intan, Tanjung Malim, Raub, Bentung, Bangi, Puchong, Damansara, kemudian Kelang, Kepung, Wangsa Maju, Segambut, Bukit Bintang, Seputih, Ceras, di wilayah Persekutuan saudara, Seremban, Rasah, Kota Melaka, Labis, Bakri, Keluang, Teberau, Iskandar Puteri dan Kulai. Ini dia punya kubu saudara. Saya terus terang, putar balik nanti, dengar satu-satu, cuba lihat balik keputusan yang lepas, saudara. Dan daripada 167 tolak 42. Okey, jadi berapa tinggalnya? Tinggal 115.
Daripada 115 pula, saudara, kena terima hakikat, saudara, bahawa Parti Keadilan dia masih lagi kukuh di 32 kawasan. Saya dah baca balik. Kalau 42 campur 32 ada 74, saudara. Daripada 167. DAP bertanding bila-bila masa tak ada masalah. Soal duit mereka tak ada masalah. Walaupun keahlian mereka tak ramai. Kerana saudara mungkin tidak tahu, setiap ahli parlimen DAP, mereka mewajibkan ahli-ahli parlimennya, ahli-ahli Dewan Undangan Negerinya, bahawa pendapatan mereka sejumlah 30% dipotong masuk dalam tabung parti mereka. Kalau ahli parlimen tu dapat 16,000, 30% daripada 16,000, lebih kurang 4,800. Itu masuk dalam tabung tiap-tiap bulan. Kalau dia ada 42 kali dengan 4,000, artinya dia ada lebih kurang 120,000 sebulan. Itu ahli parlimen saja, saudara. Bagaimana dengan ahli Dewan Negeri yang bersepah seluruh negara? Dia artinya dia dalam tabung dia tiap-tiap bulan, dia dapat sekitar dalam 300,000. Setahun kali 12 lebih kurang 36 juta. Kali dengan 5 tahun atau 4 tahun lah katakannya, berapa puluh juta dia ada duit. Dan dia parti tidak menggunakan macam mana ahli-ahli kita peringkat akar umbi. Nak pacak tiang bendera, nak berkempen, duit mereka tak ada. Mereka mendapat sokongan terbuka daripada warga mereka sendiri. Ini kena terima hakikat, saya. Sebab itu saya ingin menyedarkan teman-teman saya di peringkat akar umbi. Kalau nak bekerja, sayangkan parti bergerak. Sebab daripada 67, 42 DAP. Lebih kurang 38 daripada Keadilan. Artinya yang tinggal antara 80 ke 87 kursi saja. Sebab itu saya kata, walaupun yang tinggal baki ni 80 ke 87 kursi, kita harus dominan. Buat macam mana pun, itulah keadaannya. Tak nak buat apa, saudara. Sebab itu saya katakan, parti Aman, parti PBN, Parti Pejuang, ini semua ni saya kata, saya menyangkakan mereka akan hilang wang pertaruhan. Parti Bangsa Malaysia lah, Zuraidah, tak payahlah. Semua tu tak masuk buku. Lain-lain parti main jauh-jauh. Ingat saya, politik ini is the game of the numbers. Sebab itu saudara harus melihat kenyataan Ngakomeng melalui Utusan Malaysia. Dia kata defisit kepercayaan rakyat terhadap Pakatan Harapan pada PLRU yang ke-15 boleh ditepis. Ini bersandarkan kepada rekod kecemerlangan negeri-negeri di bawah pentadbiran mereka. Negeri Selangor, negeri Sembilan, Pulau Pinang. Saudara, ini saya nak minta lah, saudara, kita sedar diri lah. Sebab itu tadi bila saya dengar persatuan veteran katanya nak meletakkan selama 15 orang calon bertanding. Ini menambahkan lagi kronik. Okey lah, dia ada lebih kurang 360,000 ahli. So jadi belapang dada lah bekerjasama dengan UMNO Barisan Nasional supaya kita dapat jadi dominan. Kerana katanya sasaran mereka Tangga Batu di Melaka, Port Dickson di Negeri Sembilan, dan Lumut di Perak. Ini menyukarkan lagi. Sebab Lumut hari ini diwakili oleh Atta Ramli daripada Amanah. Amanah mereka dalam Pakatan Harapan. Kita sama kita beramuk lagi. Port Dickson, suka tak suka, dominannya adalah Parti Keadilan. Di Tangga Batu, Keadilan. DAP macam mana? Keadilan, macam mana kita nak merubah suasana? Sebab itu saya melihat, saya terus terang saya katakan, saya tengok itu yang naik jemaah. Dengan 80 kursi ini, kita nak berebut antara UMNO dengan PAS. Betul. UMNO dengan PAS memang PAS mula defisit dia punya keyakinan, terhakis keyakinan rakyat terhadap mereka. Tetapi jangan lupa, saudara, tidak membawa makna kalau PAS dapat 4 atau 5 kursi. Kena ingat bahawa amanah masih ada di situ. Saya belum kira lagi satu persatu ni. InsyaAllah malam besok ke malam lusa ke, kalau saya ada kelapangan, saya nak cuba untuk satu persatu. Contoh saya kata Kanga, macam mana mampu kita nak menang di Perlis, berantakan lagi. Datuk Seri Syahidan Kasim masih lagi nak dominasikan politiknya. Begitu juga dengan Datuk Zaino di Padang Besar, di Kedah,
Betul. Contohnya Langkawi. Memang orang dah tak terima dah pejuang. Walaupun Dr. Mahathir kata dia nak bertanding apa semua, saya tak nampak bakal hilang pertaruhan. Mungkin kali ini kalau betul Dr. Mahathir bertanding di Langkawi, inilah pertama kalinya mantan Perdana Menteri, mantan yang dikagumi kehebatannya akan hilang pertaruhan di Langkawi. Tapi dalam UMNO berantakan. Kenapa kita tidak meletakkan keyakinan, kepercayaan? Biarlah benda ni Majlis Tinggi UMNO yang memutuskan. Biar Presiden menentukan dengan pimpinan tertinggi. Kita buat kerja lah. Jangan berbalah antara puteri UMNO, antara pemuda UMNO, antara wanita UMNO, peringkat bahagian. Buat kerja. Jangan letak ke pemimpin matlamat, aku nak jadi calon. Tak payah dah. Masa sekarang ni, UMNO bawah ni sekarang ni berantakan. Lain tak ada kerana memikirkan aku nak jadi calon. Aku ketua bahagian, aku mesti jadi calon. Kalau tidak, sebab itu sekarang ni ditunjal bagi anak agak Presiden UMNO. Saya bukan nak mempertahankan Zaid Hamidi sangat, tidak. Tapi kalau kita berantakan, kita berpecah belah. Macam mana nak menang ni? Kita daripada baki ni 80 je lagi saya. Dengan 80 kursi, berapa UMNO boleh dapat? Saya mengharapkan sekurang-kurangnya UMNO Barisan Nasional dapatlah 70. Then only kita dominan. Saudara Ali Jasir Abdullah, no nego, go solo. Betul. Jangan orang kata bercakap pumpang-pumpang, nafsu besar, tenaga kurang. Nak jihad boleh, tak ada masalah. Kamu nak jihad macam mana? Kalau dalam keadaan kamu, dalam poket kamu cuma ada sebilah kerambit, orang dah gunakan atomic bomb. Ini masalah yang kita hadapi. Sebab itu saya mengharapkan agar penyatuan bangsa. Kalau UMNO bersatu, kalau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri segerakan kita buat pilihan raya selepas Johor itu hari, waktu itu Parti Keadilan belum lagi menjelma. Mereka dah terperosok. Lepas kalah di Sarawak, kalah di Sabah, hilang terus di Melaka, satu je di Johor. Artinya keyakinan rakyat, keyakinan warga terhadap UMNO Barisan Nasional kukuh. Waktu itu panggil pilihan raya, kita menang. Bila kita menang, kita boleh tubuh kerajaan. Barulah kerajaan kukuh, barulah pelabur yakin. Itu yang kita katakan untuk mencari kestabilan politik. Tiba-tiba bila melihat adanya cahaya di hujung terowong, ni puak-puak ni, yang saya katakan puak-puak yang kepeh longgak ni, kata orang Kedah dia kata kepeh longgak. Mereka melihat aku nak jadi wakil rakyat, aku mesti jadi calon. Datuk Seri Zahid dah katakan dia nak bagi muka muda, muka baru. Kita nakkan wajah baru, ada perubahan dalam parti kita ini, supaya rakyat yakin kita benar-benar melakukan islah dalam kepimpinan. Tapi ini tidak dilakukan. Mereka masih lagi nak tunggu. Akulah. Bukannya kita. Saya selalu mengatakan dalam apa-apa saja pun, kita harus berjuang bersama-sama. Bukan untuk menolak diri sendiri. Ini tidak. Akhirnya orang melihat, kenapa kamu nak masuk UMNO? Kenapa kamu beria nak mempertahankan jawatan kamu? Kenapa kamu beria nak orang ni tak boleh, ini tak boleh? Kerana kamu merasakan aku layak. Sebab itu sekarang ni pimpinan di peringkat akar umbi tak ada masalah dengan Presiden. Tapi orang yang di pertengahan ni, tengah-tengah ni, yang bercita-cita nak jadi wakil rakyat, yang melihat ada cahaya di ujung terowong. Yang dah jadi menteri tak usah cerita lah. Mereka nak mengekalkan jawatannya. Tapi soalnya, kamu dah jadi menteri. Waktu Kerajaan Perikatan Nasional, apa yang kamu lakukan pada rakyat? Dan hari ini kamu juga menjadi menteri dalam kerajaan keluarga Malaysia. What have you done? Nah, ini kita bukan nak menyalahkan mereka, tidak. Tapi kita katakan sudah sampai masanya kepimpinan negara ini dipimpin oleh mereka yang berkelayakan, bertepatan. Saudara pilih 4 langkah, rakyat lebih yakin. Kalau Datuk Seri Najib jadi PM, pelabur pun pasti yakin. Ini saya pulang pada anda. Saya tak mau cakap sebab nanti orang kata saya berkempen. Orang kata saya ni macai. Saya selalu mengelak diri saya untuk dilihat menyebelahi mana-mana. Cuma saya mempertahankan Presiden. Kenapa saya pertahankan Presiden? Kerana dia adalah Presiden parti kita. Dia menang melalui proses demokrasi. Bila saya berbual dengan Bawa Mula Tengku Razali Hamzah, yang bertanding turut menawarkan diri untuk jadi Presiden parti waktu itu. Bila ahli-ahli dah memilih Datuk Seri Zahid, kena sokong lah. Sampai masa besok nak bertanding, itu soal lain. Masa nak bertanding, sekarang ni jangan diganggu-gugat, jangan dicarikan wibawa sebagai Presiden parti. Ini tidak, kita bertepuk tangan.
Padankan muka. Ni masalah warga kita ni kadang-kadang kita suka memadankan muka. Biarlah begitu. Sedangkan saya, kalau nak padankan muka, saya dah bagi tahu awal, harga minyak nak naik, harga barang nak naik, rakyat akan susah sepatutnya. Tapi saya kata kenapa begitu? Diusahakanlah dicari supaya agar kemerosotan yakin rakyat tidak berlaku. Sekarang ini rakyat dah mula yakin pada UMNO Barisan Nasional. Kesan daripada pilihan raya di Melaka dan di Johor. Rakyat dah kembali pada kita kerana calon-calon yang kita kemukakan kebanyakan muka baru. 80% di Melaka dan 78% di Johor. Inilah juga yang sedang dicanai oleh Presiden Parti bersama dengan Majlis Tinggi. Tapi mereka yang berada di sana mula berjauh hati. Mula merasakan aku ni belum tahu lagi boleh dapat. Sebab itu cari siapa pula pohon rendang untuk aku berteduh, untuk aku bergayut, supaya aku dapat jadi calon. Ini yang berlaku sebenarnya dalam UMNO. Ini yang membuatkan saya benci dan menyampah tengok muka-muka yang ada. Tapi saya tak sebutlah nama satu persatu. Itu merupakan tuduhan. Tapi saya melihat apa yang berlaku kekecohan sekarang ini kerana memikirkan kepentingan diri. Kerana aku nak jadi wakil rakyat, aku nak jadi menteri. Orang kata cermin lah. Kamu yang mana ada sekarang ni dah kalah. Ada yang dah kalah. Dan yang mana yang dah menang tu kena ingat, apakah rakyat di peringkat akar umbi menyokong anda dalam keadaan sekarang. Sebab rakyat menuntut diadakan islah kepimpinan. Rakyat mahukan ada perubahan. Kalau tidak, dengan muka-muka yang ada begitu, maka UMNO akan disingkirkan sekali lagi. Sedangkan sekarang ni kalau saya lihat sendiri, 42 itu tak usah usik lah, tak usah mimpi lah kita boleh dapat secara. Itu nak buat macam mana secara realitinya. Terima hakikat 167. Daripada 167, 42 dah diambil. Tinggal lagi 125. Okey, 125 ini parti keadilan ada di situ. Dengan kita berbalah sama kita sendiri, maka keadilan timbul. Sebab itu saya dah bercakap 3-4 malam dulu saya dah kata. Dalam suasana sekarang, orang yang paling gembira adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab mereka tidak menggambarkan parti mereka ada perpecahan. Walaupun ada pertandingan di peringkat akar umbi, di peringkat cabang-cabang. Jawatan pertanding besar. Kalau UMNO bertanding timbalan presiden, Tuhan aja yang tahu punya ributnya. Dia tak ada antara Rafizi dengan saudara Saifuddin Nasution. Habis kalah, diam. Saifuddin buat kerja balik. Tak ada ni. Dan jawatan presiden tak diusik. Bukan orang tak tahu, macam-macam cerita ada, tapi orang tak usik. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya melontarkan, saya tengok ucapan yang agak berbahaya pada UMNO Barisan Nasional. Bila dia kata, saya tak mau jadi Perdana Menteri walaupun ada menandatangani surat aku bersumpah kerana syarat nak membebaskan Seri Najib. Maka saya tidak mahu bersekongkol untuk menggunakan atau meletakkan kuasa terhadap badan kehakiman. Jangan lupa, saudara lihat, baca di sebaliknya. Artinya Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang mencari pengaruh di kalangan segmen sektor judiciary. Kita 3 pihak, eksekutif, legislatif dan judiciary. Eksekutif kerajaan lah, kaki tangan kerajaan, semua-semualah, termasuklah menteri-menteri dan sebagainya. Legislatif, wakil-wakil rakyat. Dan satu lagi, kumpulan judiciary. Dia nak meyakinkan para hakim, dia nak meyakinkan para lawyer. Mereka terlibat dalam bidang kehakiman, bidang guaman. Kalau mereka dapat sokongan begitu, berat untuk UMNO. Bagaimana dengan kaki tangan kerajaan? Ya sekarang ni duk minta, macam mana ni, minta gaji lebih dan sebagainya. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim datang hadir. Besok saya dengar tadi, maka mulakan kempennya. Jadi kalau UMNO bercelaru benda begini, sebenarnya saya ucapkan terima kasih. Lagi lama kita tunggu pilihan raya, lagi bercelaru, seolah-olah kita menyediakan satu permaidani merah untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Ini akan berlaku secara. Nampak macam mana? Sebab DAP dia tak akan menyokong. Mereka akan bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim walaupun dalam Pakatan Harapan. Dan saya yakin bahawa Pakatan Keadilan akan bertanding secara solo. Ini masalahnya. Saudara Arya Abang Is, Datuk tak ada keyakinan. Bukan saya tak ada keyakinan, saya melihat bobrok perangai orang UMNO ni bergaduh sama sendiri. Itulah saya lihat, melihatkan rakyat terhakis sokongannya. Why not sekarang ni, sebelum sementara kita menanti
keputusan yang Amat Berhormat Perdana Menteri menghadap Agung untuk mendapat perkenan nak adakan pilihan raya umum, saya rasa jangan tunggu lama-lama. Dan kita UMNO kukuhkan perpaduan kita. Dan di peringkat akar umbi, tak usah dengar sembang orang atas tu. Tak usah kita dengar kelentung 3-4 orang yang di atas tu. Berjuang demi negara, berjuang untuk parti. Orang ni tak guna, orang ni tak guna. Semua orang tak guna, dia je yang baik. Saya tak mau cakap siapa. Tapi dengarlah saudara. Kita satukan hati kita. Yang ada sekarang ni Presiden, Timbalan Presiden, Tok Mat. Jangan kita kacau dua ni. Dan naik Presiden ada 3. Yang Muhammad Datuk Ismail Sabri, yang saudara Datuk Khalid Nordin, dan Datuk Mahathir Khalid. 3, 5 orang ada kat atas. Itu yang panggil top 5. Dan Ahli Majlis Tinggi. Ini Ahli Majlis Tinggi yang dipilih. Kita melantik mereka sebagai Ahli Majlis Tinggi. Yang jadi kupang tembaga, yang tembak sana, tembak sini, orang yang kalah, yang rakyat kita. Dah kita tak, ahli-ahli peringkat kaum pun tak percaya ke dia. Dia tak duduklah dalam pemilihan parti. Dilantik oleh Presiden pun tak mengenang budi. Ini yang membuat saya geram. Allah, naik darah saya lagi. Sementara sebelum saya naik lagi, saya minta maaf saudara. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.